Arab Quraisy terdiri daripada banyak kabilah-kabilah yang pelbagai. Dan ada kabilah-kabilah tertentu yang dianggap elit, yang banyak duit, hartawan, banyak kuasa, pengaruh, yang menyebabkan mereka kebanyakan masa ada say dalam banyak perkara dalam kalangan Quraisy. Dan salah satu kabilah yang powerful dalam kalangan Quraisy adalah Bani Makhzum. Satu hari ada seorang perempuan daripada Bani Makhzum ini telah berjaya dibuktikan dia telah mencuri. Tetapi disebabkan mereka ini daripada keluarga ataupun kabilah yang elit, mereka fikir apa cara kita nak settlekan benda ni. Kita cuba nego dengan Nabi SAW. Lalu mereka bertanya, siapakah yang boleh menjadi kabel kita ni nak nego dengan Nabi SAW. Lalu mereka cadangkan Usamah ibn Zaid, kerana Usamah sangat rapat dan sangat disayangi oleh Nabi SAW. Jadi bila mereka cerita kepada Usamah, dan Usamah pun pergi bercakap dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW mendengar apa yang disebutkan, Nabi sebut satu hadis yang begitu powerful. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Kemudian Nabi berjanji, Nabi bersumpah, demi Allah, lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Apa Nabi SAW sebut? Nabi kata sesungguhnya telah binasa kaum yang terdahulu apabila golongan elit mereka mencuri, mereka dilepaskan. Ada negotiation itu dan ini, kemudian dibebaskan. Tetapi apabila yang lemah, yang tak ada status, orang marhin biasa mencuri, didirikan ke atasnya hukuman. Kalau mencuri, cukup syaratnya, cukup konteksnya, dipotong tangan. Kemudian Nabi sebut satu punchline. Nabi kata, kalau Fatimah, sebagian ulama sewaktu menterjemahkan dan mensyarahkan hadis ini, mereka tak sanggup pun nak sebut nama Fatimah. Mereka sebut si Fulanah. Sebab kemuliaan, penghormatan dan kasih sayang kita kepada Fatimah bintu Muhammad, anak kesayangan Nabi SAW. Dan Nabi kata, kalau dia mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu hadis yang kalau kita renungkan hari ini dalam suasana kehidupan kita, menyangkut soal keadilan, kalau kita cukup baca berita, kita boleh sedar negara kita sedang berada dalam satu situasi yang kita boleh lihat jika kesalahan dilakukan oleh golongan elit, mereka kebanyakan masa ada ruang untuk negosiate dan melepaskan diri. Dan apabila ianya orang-orang kecil, kadang-kadang curi sebab lapar, sebab anak tak ada susu, tapi disumbat dalam penjara. Begitu pantas proses penghakiman dan mereka mendapat hukuman. Dan Nabi kata, jika ini berlaku, ini adalah resepi untuk binasanya satu kaum. Hari ini kita nak cerita tentang nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Adl Al-Muqsit. Allah yang maha adil dan maha seimbang, saksama. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah yang ke-6 ayat ke-115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Quran, meliputi segala hukum-hukum, janji-janjinya yang semuanya itu benar dan adil. Bahkan di dalam tempat lain dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala kata, Allah tidak akan menzalimi siapa-siapa walau sebesar darah. Sebab itu penting untuk kita hidup berprinsipkan keadilan, kerana ia adalah foundation, asas dan dasar terpenting di dalam agama ini. Sehingga kan ada satu hadis riwayat Imam Muslim yang mana Nabi SAW cerita kepada kita yang Allah berkata, ni perhatikan, ini hadis ini agak ganjil bunyinya dan memberikan penekanan yang begitu besar kepada aspek keadilan. Allah Subhanahu wa taala berkata, inni, sesungguhnya aku haramtu ala nafsi
az-zulma. Aku telah mengharamkan ke atas diriku sendiri untuk melakukan kezaliman. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa saja sesuka mengikut kehendaknya. Tapi Allah sendiri mengharamkan ke atas dirinya. Rabbul Izzati wal Jalal, Tuhan yang memiliki kuasa, kemuliaan, keagungan, untuk dia tidak menzalimi sesiapa. Dan bahagian kedua daripada hadis ini menyebut, wa ala ibadi fala tadhalamu. Adapun wahai hamba-hambaku, ke atas hamba-hambaku jangan kamu berbuat kezaliman. Jangan kamu berbuat kezaliman. Dan hari ini kadang-kadang kita bukan hanya soal apa yang berlaku di mahkamah dalam bentuk pengadilan, tapi kita juga ada kezaliman-kezaliman yang mungkin berlaku ataupun ketidakadilan kita dalam konteks terhadap diri kita sendiri, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak, dalam keluarga, dalam masyarakat, di tempat kerja. Kita kena perhatikan kerana Allah haramkan ke atas dirinya dan mengharamkan kepada kita semua untuk melakukan sebarang bentuk kezaliman. Al-adl datang daripada perkataan ain, dal dan lam yang membawa erti meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan tepat. Dan muqsit datang daripada akar huruf yang membawa erti saksama, imbang. Saksama ni dalam bentuk ada orang yang dia mencuri disebabkan lapar, dengan ada orang yang mencuri walaupun dia sudah kaya raya. Kalau kita fikir adil itu hukumannya sama, itu tidak muqsit, itu tidak saksama, tidak imbang. So bila kita lihat ada hukuman yang berbeza ke atas konteks yang berbeza itu, maka kita faham Allah adil dan Allah juga al-muqsit, yang saksama, yang seimbang. Sebab itu kalau kita lihat ada ketikanya di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an, walaupun hukuman hudud ni hukuman dalam Al-Quran dan pada ketika itu ia dilaksanakan dengan saksama dan adil, tetapi bila datang musim kemarau dan orang terpaksa mencuri untuk makan dan survive, Umar Al-Khattab menangguhkan hukuman tersebut kerana suasana dan konteks tidak mengizinkan untuk undang-undang itu berjalan, ada konteks tertentu. Dan kalau hukuman itu dilaksanakan, walaupun ia untuk menegakkan keadilan, pada konteks tersebut ia boleh menjadi kezaliman. Lihat, agama ini keseluruhannya datang dengan membawa prinsip keadilan sebagai prinsip yang terpenting, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun mengharamkan kezaliman ke atas terhadap dirinya sendiri. Dan bila kita cerita tentang bersifat adil, jangan zalimi orang, ada satu ayat Quran yang bila dibaca tu dia rasa meremang. Satu dalam surah An-Nisa ayat 135. Ayatnya agak panjang, tapi mesejnya dalam ayat ini, siapa yang mendengar, saya harap cadangkan boleh buka surah An-Nisa, surah yang keempat, dan baca ayat 135 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan dan berani berdepan termasuk diri sendiri atau ibu bapa kita ataupun saudara mara kita, dan tidak takut pada ketika berdepan golongan kaya raya pun, iyakun ghaniyan aw faqiran, berdepan orang kaya ke orang miskin ke, yang penting prinsip keadilan. Jangan kalau dia miskin, kalau dia OKU, kalau dia budak yang didera, diseksa, maka kita diamkan, tak apalah, siapa pun tak bela dia, dia pun tak faham apa mungkin. No, Allah kata fallahu aula bihima. Dan Allah kata jangan mengikut hawa nafsu, kerana semua perkara yang kamu lakukan itu, walau kamu sembunyikan di dalam diri kamu yang paling dalam, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Dan kadang-kadang kita tengok mana keadilan kan. Kita baca berita ada ketikanya pekerja-pekerja asing ditahan ramai-ramai. Dan rupanya bila dikaji dan dicari, rupanya majikan sendiri tak nak bayar gaji dan panggil pihak berkuasa dan mereka semua ditangkap. Dan kita tahulah bagaimana mereka diperlakukan, dan kemudian mereka pun tidak mendapatkan hak mereka setelah bekerja, tidak dibayar dan sebagainya. Kita fikir senanglah jadi orang ada pengaruh, ada kuasa, ada kabel ni kan, dia boleh lepas. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, ini satu ayat yang kita mesti pegang dan ingat, sebab dia bukan hanya untuk orang lain, dia untuk kita dulu. Bila kita baca ayat ni, kita kena ingat diri kita dulu.
Dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat ke-47. Allah kata apa? وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Akan didirikan neraca timbangan yang adil dan saksama pada hari kiamat. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Tak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. Allahu Akbar. Walau satu perkara itu sebesar biji sawi, kami akan bawa dan kemukakannya. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penghitung yang akan melakukan judgment. Sebab tu kalau kita mungkin fikir boleh skip keadilan di dunia, tak ada siapa pun akan terlepas daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala di mahkamahnya nanti. Allah Al-Adl Al-Muqsit akan menghitung semua perkara yang kita lakukan walau sebesar zarah. Jadi daripada kita mengenal, mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Adl dan juga Al-Muqsit, tentunya ada banyak lagi perkara yang boleh kita kongsikan, cuma masa begitu terhad. Dan message yang kita boleh bawa pulang adalah, yang pertama, kita kena perketatkan lagi disiplin kita untuk memastikan diri kita tidak menzalimi sesiapa, tidak menzalimi mana-mana orang. Kalaupun kita boleh escape dengan mudah disebabkan kedudukan kita, status kita, mungkin kenalan kita, networking kita, kita ingat dunia ini sekejap saja. Pada kita dipanggil pulang oleh Allah SWT, kita akan berdiri. Quran sebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dalam surah Al-Kahf. Kita akan terkejut nanti, tak ada satu apa pun yang tertinggal. Yang besar, yang kecil, semuanya tercatat dan akan dipamerkan nanti pada hari kiamat. Moga Allah bantu kita menjadi orang yang menegakkan keadilan, sentiasa berdiri dengan prinsip keadilan berdepan siapapun. Berdepan siapapun, termasuk diri sendiri, ibu bapa, ahli keluarga, golongan kaya, elit, siapapun. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang menegakkan keadilan dan tidak ada perkara yang lebih besar daripada itu. Moga-moga kita tergolong dalam golongan yang bersama dengan keadilan sehingga nafas kita yang terakhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.